Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan sambung lagi dengan pembelajaran bab 3, subtopik 3.2 yang terakhir, bahagian 2 sektor, iaitu 3.2H, menjelaskan konsep pengganda. Di akhir sesi, pelajar mesti dapat mentakrifkan pengganda. Kedua, pelajar dapat menjelaskan proses pengganda dengan menggunakan jadual dan raja. Ketiga, pelajar dapat menghitung nilai pengganda. Dan yang keempat, pelajar dapat menganalisis kesan pengganda terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey, sebelum itu, pembelajaran terdahulu kita telah lihat bagaimana kesan pelaburan terhadap AI dan juga pendapatan negara. Di mana jika pelaburan meningkat, AI meningkat dan pendapatan negara akan meningkat. Dan apabila pelaburan menurun, AI juga menurun dan pendapatan negara akan menurun. Okey, so ini menunjukkan hubungan langsung antara pelaburan dengan pendapatan negara. Okey, sebenarnya kita juga boleh menggunakan kaedah pengganda bagi mengetahui, jika pelaburan naik, berapa kali ganda pendapatan negara itu akan meningkat dengan menggunakan konsep pengganda. Itu adalah apa yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, so maksud pengganda adalah satu ukuran berapa kali ganda pendapatan negara keseimbangan akan berubah apabila mana-mana komponen dalam perbelanjaan agregat berubah. So, bermaksud pengganda ini adalah perubahan pendapatan negara apabila AI ini berubah. So, maksudnya apabila I ini meningkat, pendapatan negara juga akan meningkat. So, peningkatan itu dia akan berkali ganda ikut nilai pengganda. Okey, konsep pengganda dalam ekonomi dua sektor ini adalah merujuk kepada pelaburan. Pengganda pelaburan. Pengganda pelaburan merujuk kepada satu ukuran berapa kali ganda pendapatan negara berubah apabila berlakunya perubahan dalam jumlah pelaburan. Okay, so contoh dia, pengganda untuk pelaburan adalah 10 kali ganda. Dan kita telah tahu bahawa contohnya perubahan pendapatan ataupun pendapatan ini meningkat sebanyak 100 RM juta. So, bolehkah anda jangkakan berapakah pendapatan negara ini akan meningkat? So, pendapatan negara akan meningkat 10 kali ganda daripada nilai pelaburan. So, bermaksud apabila 10 darab 100, so maksudnya pendapatan negara akan meningkat sebanyak 1000 RM juta. Sebab pendapatan negara meningkat adalah 10 kali ganda daripada jumlah nilai pelaburan tersebut. So, kita boleh hitung menggunakan rumus pengganda. Okey, dua-dua ni kita mesti aplikasi ya. Okey, sometimes kita guna yang ini, M sama dengan 1/1 minus MPC. Sometimes kita guna ni, M sama dengan perubahan Y bahagi perubahan I. Boleh faham? Ha? So, ini kita dapat jawapan 4. Maksudnya 4 kali ganda. Okey, 4 kali ganda. Unit dia ialah kali. Okay, perubahan Y ini ialah perubahan pendapatan negara, perubahan I ialah perubahan pelaburan, dan M ini pengganda. So, biasanya madam hafal yang inilah. Ini sebab dia pindah sejaya kelas, ini bukan rumus baru ya. Sebab apabila I ini dia pindah ke sini, so dia akan menjadi yang inilah. Biasanya madam terus hafal yang ini saja.
M sama dengan perubahan Y bahagi perubahan I. So, contoh. Apabila pelaburan meningkat sebanyak 500, so we fill nilai pelaburan ini 500, menyebabkan pendapatan bertambah sebanyak 1000. So, we just fill 1000. So, kita dapat jawapan pengganda 2. Maksudnya, jumlah pelaburan akan menyebabkan pendapatan negara itu meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada nilai pelaburan. So, maksudnya, pelaburan 500, 2 kali ganda punya 500 adalah 1000. Pendapatan negara meningkat 2 kali ganda daripada nilai pelaburan. Oke. So, seterusnya kita lihat macam mana proses ini sebenarnya berlaku ya, yaitu analisis kesan pengganda terhadap keseimbangan pendapatan negara secara jadual, rumus dan raja. Oke, ini adalah secara jadual. So, diandaikan, first yang ini memang sudah diberi. Diandaikan pelaburan meningkat sebanyak 100 juta. So, kita tahu, pelaburan meningkat sebanyak 100 juta dan MPC diberi 0.8, MPS diberi 0.2. So, kita tahu Y, C, dan S adalah berhubungan langsung kan? So, apabila pelaburan meningkat, so bermaksud pendapatan negara meningkat. So, ini 100 ini adalah datang daripada data pelaburannya. Oke, Y naik, masih ingat? Y naik, C naik, Y naik, S pun naik. Tetapi untuk Y ini naik, C naik adalah setakat perubahan MPC sahaja ya. So, nanti kita tunjukkan, lagi simple saya tunjukkan di sini. So first, pengganda ialah M sama dengan 1 over 1 minus MPC. Atau, kenapa dia kata atau? Sebab, masih ingat kelas, MPC plus MPS equal 1. So, when 1 minus MPC, that means is 1 over MPS. So, it's the same. Mostly, I don't use this one. Saya guna ini biasanya. So, jangan sangka banyak, kenapa banyak rumus nih? Sebenarnya sama saja ya rumus tuh. Jangan confuse. So, Madam tunjuk nih. Pusingan pertama. Kesan segera yaitu apabila pelaburan naik 100, Y naik, C naik. C naik adalah 80. Kenapa 80? Cara kiranya di sini. Y naik, C naik. Tapi hanya setakat MPC saja ya. So, that's why 80. Y naik, S pun naik. Y naik, S pun naik. Tetapi setakat MPS sahaja. So, 100 darab 0.2, that's why 20 di sini. 20 di sini. So, siap sudah pusingan pertama. Pusingan kedua. C naik, Y naik. Ialah sebab ada penggunaan ada, so maksudnya pendapatan negara meningkat. So, dia memang bawa ke sini. 80 ini bawa ke sini. So, dia akan berulang balik. So, Y naik, C naik. C naik hanya setakat MPC saja. So, 80 punya 0.8, 64. Boleh ya? So, Y naik, S naik. Tapi hanya setakat MPS saja, 0.2. So, 80 punya 0.2, 16. So, dia satu kitaran. C sudah naik, Y juga akan kembali naik. So, dia akan bawa balik 64 ke sini. Dan sama, 64 punya 0.8 adalah 51.2 dan 0.2 adalah 12.8. Dan seterusnya,
51.2 ni akan C naik, Y akan naik. Dan 51.2 kenaikan 0.8 bagi perubahan C dan kenaikan 0.2 daripada Y ialah perubahan S. So dia akan berterusannya kelas. Ni di sini. Okey, 80, 0.8, 64. Okey, ataupun 80 tolak 64, 16 sama saja pun boleh. Okey. So proses ni akan berterusan sampai bila? Proses ni akan berterusan sehingga nilai tambahan pada Y menjadi kosong. Maksudnya dia akan terus sampai Y ni tiada sudah. Is zero. Y di sini zero. Tapi sampai peringkat ke mana? 100 kah akan jadi kosong? That's why kita ada jumlah di sini. Macam mana mau dapat jumlah di sini? Di sinilah kita guna konsep pengganda. Okey, masih ingat? Tadi kita sudah belajar. Okey. Okey. M sama dengan perubahan Y bagi perubahan I. M ialah 1 over 1 minus M PC. Okey. 1 over 1 minus MPC diberi 0.8. Perubahan Y ialah yang saya hitung. Perubahan I ialah 100. Okey, 1 bagi 0.8 ialah 5. So, perubahan Y ialah 5 darab 100. So, jawapan dia 500. So, inilah kita cara guna rumus ni ya, kelas. M sama dengan perubahan Y bahagi perubahan pelaburan. Okey, bagaimana dapat data 400 bagi perubahan C dan jumlah perubahan tabungan? So, di sinilah ditunjukkannya. Anda hanya perlu guna MPC darab perubahan Y dapat perubahan C 400. Okey, dan untuk perubahan S, kita hanya guna MPS 0.2 darab 500, so kita dapat 100. Okey, so tambahan pelaburan sebesar 100 juta ini akan menyebabkan tambahan pendapatan sebanyak 500 sebab 5 kali ganda daripada tambahan nilai pelaburan 100 juta tu. Dan untuk penggunaan 400 sebab daripada asal 50 kali 5 kali ganda daripada yang asal, so 400. Dan tabungan ialah asal 20. Okey, tabungan yang asal ialah 20. Daripada 5 kali ganda, dia jadi 100 RM juta. Okey, dan untuk raja ni, sebenarnya sama sahaja. Okey, yang telah kita belajar, cuma dia punya penerangan kita ada buat proses langkah demi langkah. Okey, so kita mulai ya. Okey, keseimbangan asal tercapai di titik E. Okey, apabila Y sama dengan AI kosong dengan pendapatan negara pada Y kosong. Apabila pelaburan bertambah, keluk AI akan beralih ke atas. Okey, keluk AI akan beralih ke atas kan, AI 1. Tapi kalau kita lihat pada Y kosong ini, kalau kita lihat secara menegak ke atas, ini titik AI 1 dan ini titik AS. Sebab AI kosong tiada sudah. Kenapa AI kosong tiada sudah? Sebab tadi Madam sudah kata pelaburan meningkat, AI telah beralih ke atas ke AI 1. So ini ialah AI
dan ini ialah AS. So, nampak AE lebih besar daripada AS. So, ini kita panggil tidak seimbang. AE lebih besar AS, so apa tindakan pengeluar? Ini pun kita sudah bincang dalam topik sebelum ni. So, AE lebih besar, perbelanjaan isi rumah lebih tinggi daripada keluaran negara. So, maksudnya pengeluar akan cuba tingkatkan lagi keluaran negara. Pertambahan pendapatan negara akan meningkat. So, kita tahu kalau Y naik, maksudnya C akan naik. C naik, maksudnya AE akan naik. Kenapa? Sebab dalam AE, dia ada C plus I. C sudah naik, maksudnya AE juga akan naik. So, AE naik, okay. Pada Y1, AE 1 di sini. AS di sini. So, masih lagi tidak seimbang. AE di sini dan AS di sini. Masih lagi AE lebih besar AS. So, Y akan continue bertambah. Pada Y1 masih tidak seimbang. Okay, pada jarak QP ini. So, pendapatan negara akan continue bertambah sehinggalah ke Y2. Sehinggalah ke Y2, di mana di sinilah berlakunya persilangan antara Y dengan AE1 cun-cun. Tiada lagi AE lebih besar AS. R di sini telah mencapai Y equal AE1, yaitu titik keseimbangan baru di titik R. So, pada akhir proses pengganda pelaburan, pertambahan pendapatan negara ini adalah berkali ganda daripada pertambahan pelaburan. Pertambahan pendapatan negara adalah berganda daripada nilai pertambahan pelaburan. So, itu proses dialah, dia perlahan sehinggalah menuju ke titik keseimbangan yang baru di AE, Y equal to AE1. Dan pendapatan negara meningkat ke Y2. So, ini adalah raja yang bernombor lah. Ini yang tiada data. Ini yang berdata. Yang daripada subtopik G yang kita belajar. Apabila keseimbangan asal, Y sama dengan AE pada keseimbangan pendapatan negara 42.000 RM juta. Apabila pelaburan meningkat, okay, mengalihkan keluk AE ke atas dari AE ke AE1. So, pelaburan yang meningkat, AE meningkat, titik keseimbangan baru dicapai di I1 dengan pendapatan negara meningkat sebanyak 6.000 menjadi 48.000 RM juta. Begitu juga untuk pendekatan suntikan bocoran. Titik keseimbangan di I apabila S equal to I. Asal pendapatan negara 42.000 RM juta. Apabila pelaburan meningkat, keluk pelaburan beralih ke atas dari I ke I1. So, titik keseimbangan baru menjadi I1 dan pendapatan meningkat kepada 48.000 RM juta. Okay, so itu sahaja konsep pengganda di mana anda perlu tahulah bagaimana menghitung menggunakan rumus yang diberi. Okay, yaitu perubahan M sama dengan perubahan Y bagi perubahan pelaburan. Okay, itu sahaja. Thank you, kelas.